Assalamualaikum. Hari ini saya bersama rakan lama saya, satu rakan yang bagi saya seorang istimewa. Siti Kamariah pernah menjawat pelbagai jawatan penting, bukan hanya secara lokal tapi di dunia. Dia pernah berkhidmat di PwC. Dia juga pernah berkhidmat di UN, United Nations Development Program di New York. Lepas tu menjadi CEO kepada Wanita Berdaya Selangor. Ni kerjaya corporate yang bagi saya hebat. Tapi selepas 20 tahun lebih berkhidmat, dia menukar arah. Dia menukar arah daripada corporate kepada kreatif. Saya pun tak tahu. Dulu saya bersekolah dengan Kamariah. Tapi masa tu saya tak tahu yang sebenarnya dia ni seorang yang peminat seni. Jadi saya tengok, saya ikut dia punya Facebook apa semua, dia cakap dia macam-macam dia tengok. Dia ni memang hebat lah. Tiba-tiba dia buka satu galeri. Saya pun jumpa dia. Soalan pertama saya, macam mana seorang yang daripada dunia korporat boleh berubah kepada dunia seni. Okey, jadi inilah permulaan yang kita nak bincang, Kamariah. Selamat datang, Kamariah. Terima kasih kerana bersama kami. Kita sekarang berada di Galeri Artistically City, di mana dia buat lukisan di sini. Dia membuat kelas mengenai seni di sini, seni lukis. Jadi kita dengar sini daripada Siti. Soalan pertama saya lah, macam mana boleh berubah daripada dunia korporat tu kepada dunia seni lukis ni? Dunia seni lukis ni, Irzal sebenarnya tak asing daripada saya. Saya bermula, dia macam saya punya first love lah. Saya bermula dengan seni lukis daripada kecil kan. Macam masa kita kecil, memory saya yang pertama, yang benda yang saya belajar first adalah lukis rumah kampung dengan mak. Rumah kampung? Rumah kampung dan mak. Memang apa, and then the stickman, and I still remember both my parents, mak dengan abah, memang every time kita lukis cantik kan, budak-budak kecil kan, umur 3-4 tahun, 5-6 tahun, kita tunjuk dekat mak dengan abah tu, saya ingat lagi the expression, the encouragement. So every time saya buat satu lukisan, dia dapat reward. Contohnya dapat pencil colour baru, kertas melukis yang baru, dan mak dengan abah rajin bawa pergi pertandingan melukis dan sebagainya. So masa sekolah rendah tu aktif lah melukis. Masa sekolah dekat section 16 Shah Alam. So cikgu pun alhamdulillah banyak masuk pertandingan melukis, dan highlight dia, saya dapat banyak menang pertandingan melukis. Dan masa darjah 6 tu menang pertandingan melukis Hari Kanak-kanak Sedunia, dapat tempat pertama. So masa tu memang rasa melukis ni adalah sesuatu yang dekat dengan jiwa lah. So of course orang kata adulting, bila kita dah dewasa tu, kita pun pursue ada interest. Dan saya pun belajar di Australia, dan saya juga realise yang I'm also quite good in maths dan juga subjek-subjek lain, dan kita pun pursue lah. Lepas tu saya pun belajar jadi sebagai chartered accountant di Australia, and then bertugas. Dan saya pun sentiasa open to experimentation, and I think that's what arts is about lah. Okay. To explore, be willing to open up yourself to new possibilities. And I think kita punya peluang lah hidup kita ni is only limited by our imagination. Tapi macam mana Siti boleh telah berjaya dalam dunia korporat sampai jadi CEO apa semua, lepas tu suddenly kata okay, saya nak lupakan semua tu, saya nak buka galeri? Sebab yalah, bila kita dah sampai ke satu umur, kebanyakan orang kata better saya buat benda yang saya dah pakar lah kan. Mungkin ada hobi, tapi tiba-tiba hobi tu akan menjadi kepakaran di masa akan datang. Macam mana kita Siti boleh decide untuk nak ubah haluan tu walaupun dah dulu hobi kan? Macam mana dia decide macam tu? That's a very good question, Izzal. Sebab memang betul, dia bermula sebagai hobi, yang something yang macam Jack Ma cakap, what you do after 6 PM actually is what will change your life. And true enough lah, lepas habis balik kerja, saya akan conteng-conteng, lukis, sketch on iPad ataupun on canvas, anything lah, sketchbook. Memang betul lebih 20 tahun. Tapi dia macam bila saya bekerja sebagai diplomat di United Nations tu, saya
dia macam sampai satu point tu macam art was everywhere. Masa tu yang tahun 2015 lah, yang masa tu macam semangat sangat nak melukis balik sebab kiri kanan dekat park and museum and culture tu, budaya tu sangat-sangat dihargai. So budaya tu masa di luar baru Siti nampak. Ya. Oh, jadi adakah sebab mungkinlah saya cakap kan budaya tu tak nampak di Malaysia, jadi masa tu Siti tak rasa yang melukis ni boleh jadi kerjaya, jadi betul. kita buat benda yang kita nampak orang berjaya. Betul sangat. Okay. Macam I grew up kalau nak berjaya tu kena belajar business, jadi accountant, kira duit kan. Standard lah, kita nak jadi berjaya doktor, engineer, accountant, lawyer. Satu yang kita nampak keliling kita kan. Macam tu cakap lah, lepas pukul 6 saya dulu main bola, tapi saya tak jadi pun player bola kan. Yalah, mungkin tak spend enough time dengan Ronaldo kan. Mungkin okey. Alright. Okey, kalau nak tengok di belakang ni adalah lukisan, contoh-contoh lukisan Siti. Apa nama lukisan ni? So lukisan ni menariknya sebab saya mula lukis time PKP. Okey. Oh, lama dah 2 tahun 3 tahun lah. Setahun lebih lah. And then so lukisan ni saya panggil Gigih. Dan dia ada banyak makna lah. Dan yang ni pantai dia adalah pantai penunjuk Kijang. Kalau you pernah dengar lah, dekat Terengganu, sangat cantik. Dan it's a client commission lah. Client minta saya lukis something untuk dia punya living room. So saya sangat suka lukisan ni sebab kalau Izzah lihat, dia ada langit yang sangat gloomy, hujan, ribut, tapi ni macam nelayan, sekarang lah tengah waktu banjir macam sekarang lah banjir pun semua. Tapi kita nampak nelayan ni gigih kan. Gigih nak bawa balik hasil tangkapan dia, redah ombak lautan. Jadi lukisan tu ekspresi lah apa yang kita rasa waktu tersebut kan, PKP. Dan sekarang pun saya rasa banyak juga orang kat luar sana yang gigih lah. Sebab walaupun orang kata kita tak, pandemik ni mungkin dah under control, tapi banyak yang suffer kan economically, kerja. Bagus kita cakap macam tu. Sebab saya nak secara amnya lah, ni pandangan saya. Ada dua jenis orang apabila melihat seni. Kita tak cerita pasal orang yang tak minat seni langsung lah. Macam saya minat, saya tengok, tapi saya tak boleh nak mendalami maksud macam Siti cakap tadi. Saya tengok ini adalah seperti satu gambar nelayan tengah naik bot. Saya tak tahu cerita di sebalik. Jadi appreciation saya ni kurang sikit. Tapi bila tengok Siti berkomen pasal lukisan, ada maksud di sebalik tu. Pendapat Siti, adakah orang Malaysia kurang apresiasi kepada seni lukis secara khas dia? Dan rasanya mengapa kalau ia betul? So macam saya berbalik, macam saya cakap, pengalaman saya tinggal hampir 2 tahun di New York tu, seni ni adalah satu, apa orang kata, kalau dalam Maslow theory tu, kalau Izzah familiar, dia self actualization. Jadi manusia tu bila dia dah sampai basic need dia apa semua tu, dia dah ada banyak masa, dia dah ada harta, dia dah punya keperluan yang lain tu dah dipenuhi. Jadi macam situasi di negara maju tu, dia ada macam dinner time conversation, waktu lapang dia diisi dengan bercakap tentang seni. Sebab kenapa manusia ni bila dia dah berjaya, dia dah tak ada isu dah nak mengisi sesuap nasi untuk mengenyangkan perut dia, dah dia tak ada isu anak-anak semua terjaga. What is the next big thing? Dia akan nak cari maksud, meaning pada hidup dia ni. Kenapa Allah jadikan kita ni? Sebab Allah SWT jadikan kita ni mesti ada sebab. Jadi untuk pencarian maksud tu, macam contohnya dulu, macam masa kita kecil-kecil, kita pernah baca dalam buku sejarah, caveman, orang tinggal dalam gua, penuh gua tu dia lukis kan, Izzah. Macam benda lah yang kalau dekat Egypt tu, dia daripada apa yang berlaku, sejarah community tu, orang sejarah tentang plague ataupun bencana apa semua dilukiskan di dinding gua. Kenapa? Sebab manusia ni dia nak menceritakan. Storytelling tu sangat penting. Dia dalam setiap, sebab itu cara kita proses kehidupan kita, apa yang berlaku pada diri kita, supaya kita untuk memaknai kehidupan tu adalah satu yang sangat penting. Jadi kalau manusia tu bila dia dah berjaya after satu peringkat tu, macam kenapa saya lepas 20 tahun kehidupan corporate, saya mencari makna dalam kehidupan saya. Jadi makna tu diberikan di dalam simbol, dan simbol itu adalah, salah satunya adalah seni lah. Dan seni tu sebenarnya tak terikat pada canvas, pada lukisan. Contohnya apa yang kita buat sehari-hari, contohnya bila kita buat kerja, kita buat business plan,
ataupun kita buat report. Sebenarnya ramai yang tak tahu setiap benda tu dia adalah manifestasi seni. Okey. Maksud kita perlu berimajinasi untuk menghasilkan report yang baik, penulisan yang baik. Macam Izzah good with copywriting kan. It's actually from your imagination. Okey. So benda tu adalah manifestasi seni. So that's why bangsa yang maju, bangsa yang berjaya, selalunya dia seni tu memang tak jauh daripada kehidupan seharian. Sebab itu yang menambah nilai. Tapi bila cakap pasal seni kan, nak kata orang akan menghargai seni hanya bila dia telah mencapai satu tahap kemajuan dan satu tahap kekayaan. Tapi dunia ni nak kata kaya selama ni taklah kaya sangat. Baru-baru ni baru kita nampak negara maju. Mungkin dalam 50 tahun ke 100 tahun yang lepas. Tapi seni ni dah lama daripada dulu. Betul. Adakah Siti berpendapat yang kalau kita tak ada masa untuk seni, kita tak boleh nak hargai seni? Tak semestinya. Dia macam kita juga ada lihat contohnya keluarga yang orang yang macam mungkin duit tak banyak pun masih lagi boleh hargai seni. Tapi dia maksud saya tu, dia punya penghargaan seni tu satu kita pastikan daripada ketika dia kecil lagi lah. Macam masa anak-anak kita melukis ayam itik orang keliling dia apa semua tu, kita encourage like my parents did. So walaupun kita masa tu mungkin tak kaya, tapi kita hargai kecantikan dan juga alam sekeliling kita. Dan cukup tu sangat relatif. Sebenarnya cukup mungkin bagi satu family atau seseorang individu tu cukup okey lah, walaupun dia makan nasi mungkin tak mahal setiap hari, tapi dia cukup, dia ada space, mind space untuk dia melihat keindahan alam sekeliling dia lah. Dan itu adalah something yang kita kena cultivate, kita kena bina. Dan kita penghargaan, sebab penghargaan itu dia bila sesuatu bangsa tu mempunyai identiti, dimaknai, itu yang mencipta peradaban. Itu sangat penting bagi saya, sebab civilization yang berjaya ni dia mencipta rekod sejarah. Itu adalah sebenarnya rekod seni. Sebab aktiviti-aktiviti sejarah tu yang macam contohnya perang apa semua dilukis. Dilukis di China, di United Kingdom. Jadi waktu itu mereka belum lagi maju, tapi dia ada satu usaha untuk merekodkan peristiwa. Jadi itu yang bagi saya sama lah macam yang dekat dalam gua tu. Dia memang lukisan, tapi dia lebih bukan lukisan tetapi lebih merekodkan apa yang berlaku hari-hari. Betul. Dalam bentuk lukisan. Betul, lukisan. Okey, alright. Okey. Ada yang berpendapat lah contohnya macam pelukis-pelukis yang macam tengok di Central Market. Kalau saya pernah pergi ke Bali, banyak lukisan-lukisan yang dijual dengan murah. Jadi tak ada penghargaan. Susah untuk pelukis-pelukis seperti Siti menjual ataupun menyampaikan lukisan-lukisan ni kepada rakyat jelata. Berapa sebenarnya kalau kita tengok orang yang kira betul-betul mendalami seni ni dari segi kira macam populasi lah, agak-agak berapa ramai orang yang boleh appreciate to a point where dia akan di Malaysia lah sampai dia mendapat penghargaan macam Siti tengok di New York. Di Malaysia ni besar tak punya komunitinya? So ada statistik lah pernah cakap yang kat Malaysia ni less than 2% daripada population kita lah. Maksudnya not even 500,000 kan, yang peminat seni, tegar, kolektor dan sebagainya lah. Dan banyak daripada yang peminat seni tu pun juga membeli lukisan di luar Malaysia juga, bukan di Malaysia sahaja. Jadi market dia agak kecil lah. Dia ada banyak debat pasal ni, Izzah, sebab adakah kita ni menjual lukisan untuk ekspresi diri kita, untuk menceritakan semangat zaman. Contohnya sekarang macam berapa ramai pelukis yang berani menceritakan apa yang berlaku. Macam saya kata, seni ni sebenarnya umumnya mula-mula digunakan untuk merekod peristiwa, tapi kebanyakan daripada seni yang berada di pasaran sekarang ni adalah seni yang pelukis tu rasa masyarakat boleh terima.
contohnya lukis pokok, bunga, pemandangan. Tapi macam adakah macam kita nak sampaikan mesej tu walaupun kita tak pasti lukisan tu boleh terjual. Macam contohnya saya ada banyak pandangan tentang macam climate pandemic. Macam saya tak suka contohnya kita punya mask dan juga kita punya gloves semua kerana pandemik laut kita tercemar. Dan banyak lukisan saya yang contoh yang terpilih untuk masuk galeri Shah Alam dan juga insya-Allah adakan berpameran di COP27 yang menceritakan tu. Dan saya tahu sama ada lukisan ni mungkin boleh jual, mungkin tak boleh jual, tapi saya nak merekodkan peristiwa dalam tempoh 3-4 tahun ni laut kita tercemar. Dan saya nak menceritakan tu dalam bentuk piktografi, dalam bentuk lukisan. Itu bagi saya lukisan yang mencapai maksud yang sebenar dan the kind yang award winning lah. Tapi dalam masa yang sama saya juga tahu di luar sana banyak pelukis yang dictated by their art client lah. Macam ada yang macam lukis rumah kampung tu pun kena politically correct contohnya, ataupun mengikut interpretasi pembeli instead of the artist. Jadi memang banyak artis berada dalam dilema lah, dan harga juga tak konsisten kat Malaysia kan. Banyak yang artis lukis 30 jam tapi lukisan dijual RM150, RM200. Kenapa? Jadi saya faham ni, especially kalau melukis tu adalah sesuatu yang menjadi mata pencarian. Contohnya. Jadi that's why seni lukis ni satu bidang yang memerlukan sokongan. Sokongan, dukungan daripada kerajaan, daripada NGO, supaya untuk kita educate masyarakat tentang nilai. Saya tak mau komen lah pasal apa yang patut diterima atau tak diterima oleh kerajaan, itu isu yang lain. Saya untuk masuk situ, kerajaan you tahulah apa yang sepatutnya you buat. Tapi realitinya adalah macam saya cakap tadi, kerja 30 jam untuk RM150. Jadi kalau pelukis itu memilih jalan komersial, bermaksud dia jual apa yang orang nak beli. Betul. Ataupun dia, tapi kadang-kadang itulah seni ni, pendapat saya lah, art ataupun seni secara amnya sebenarnya menjadi satu inspirasi kepada masyarakat. Saya seorang teknologis lah, sebab saya engineer. Bila saya lihat seni, saya tak minat seni dari segi interpretasi yang Siti cakap tadi. Saya melihat seni ni sebagai inspirasi. Sebagai contoh kalau tengok cerita dulu-dulu lah, tahun 70-an, tahun 80-an, cerita Buck Rogers, cerita Star Trek, cerita Superman, ini semua adalah skrip-skrip atau filem-filem yang dibuat oleh artis. Betul. Maknanya daripada imaginasi. Kalau tengok dulu cerita Buck Rogers tu, dia buat TV, kalau dia bercakap, ataupun Star Trek bercakap dengan orang melalui video, dengan lampu-lampu apa semua tu. Tak ada perkataan komputer kat situ. Tapi imaginasi itulah yang saintis ambil dan jadikan teknologi. Dia cerita konten. Dulu kalau cerita pasal Star Trek ni, kalau kita boleh berhubung secara video ni, kira bayangan lah, kira orang gila lah yang boleh buat tu, kan, ataupun orang yang imaginasi tinggi. Tapi sekarang kita dah ada WhatsApp call, dah ada Zoom apa semua, dan benda tu jadi perkara biasa. Bagi saya itu inspirasi seni sebenarnya, untuk inspirasi masyarakat untuk inilah bayangan kita di masa hadapan, dan boleh tak kita mencapai itu. Sebab kalau tak ada skrip, tak ada seni, orang tak ada nak bayangkan apa masa depan. Sama juga kalau kita pergi ke motor show di seluruh dunia kan, kereta konsep, kereta tu tak ada pun, kosong je dalam tu kayu je, tapi mencorak imaginasi orang ke depan. Jadi soalan saya balik pada tadi, kalau tak ada ekspresi, kita komersial saja, kita boleh sustain bisnes kita, tapi kita tak boleh nak mengubah masyarakat. Tapi kalau kita berdasarkan ekspresi kita ambil satu idea yang lain daripada orang, mungkin yang tak nak beli itu tak ramai, tapi kita juga kena sustain bisnes kita. So kita nak makan. Apa pendapat Siti? So ada a few points yang panjang soalan saya, sorry yang Irzal raise tadi tu. Yang the first point pasal Star Trek tu menarik sebenarnya, sebab mungkin ramai yang tak tahu Star Trek direka dengan lukisan. Dia dilukis, setiap daripada set tu adalah dilukis tangan oleh artis. I think Star Trek, Star Wars hired the most number of artists when it was first conceptualized. I think more than macam jenis yang beribu artis yang brought on set the best artists in the world just to conceptualize the entire Star Wars production. So that's why
Secondly, yang macam Ilza cakap tadi tu, daripada apa saja yang diimajinasi tu diterjemah kepada invention kan, rekaan kan. Itu sebenarnya ada kajian yang kita panggil spatial intelligence. Ataupun spatial intelligence, and is also based on kajian tentang multi intelligences. So spatial apa yang saya nak cakap kat sini tu, sebelum kita reka contoh telefon ataupun lampu ataupun even arkitek, sebelum dia buat satu bangunan tinggi macam KLCC, kita perlu imajinasi. If you cannot imagine it, you cannot invent it. So that's why art ni is the basis. That's why Albert Einstein cakap that art is actually, creativity is actually intelligence having fun. Okay. So that's why kalau you notice the truly genius kids, actually sebenarnya dia basis dia adalah seni. Walaupun dia genius, engineer, arkitek, even doctors, dia akan lukis. Aorta, jantung, tubuh badan. Leonardo da Vinci was also a medical trained person. So dia sangat berkait. That's why theory of apa orang kata yang pelbagai kebijakan ni ataupun multi intelligences ni yang sebenarnya sangat dekat dengan 21st century education. Saya ada satu soalan susulan, tapi sementara tu saya bagi peluang untuk kru saya untuk tutup pintu kejap sebab ada bunyi orang potong rumput kat belakang. Apa ni, tutup tak apa. Lalu depan kamera pun tak apa. Ini memang kita santai je. Tapi nanti audio tak sedap, ada bunyi potong rumput Okey. So inventiveness. Kita perlu menjana inventif. Tapi dengan macam Siti cakap tadi, balik pada konteks dekat Malaysia ni, kita masih belum lagi tahap maju. Jadi untuk dapatkan satu market yang substantif lah, untuk memastikan that mereka beli ataupun appreciate art ni, belum lagi matang lah cerita. Tak cukup besar. Jadi apa pilihan saya kalau saya nak jadi pelukis? Saya nak buat macam mana? Adakah saya buat dua-dua? Adakah cara ambil both sustainable and also inventive route? Or macam mana? Is it possible to do both? So macam for me lah, dia bermula sebagai hobi kan, dan daripada situ tu kita belajar tentang pasaran tu lah. Dan bagi saya, bila kita dah jumpa kita punya niche ataupun ruang di mana kita rasa kita boleh sustain sebagai business, that's the point yang your tipping point lah. Market research memang adalah masalah paling besar, bukan hanya untuk seni saja. Apa-apa business pun data tentang market research memang tak banyak. Tapi specifically kepada seni, boleh tak, ada tak siapa-siapa komuniti ataupun badan kerajaan yang kita boleh rujuk untuk mengetahui lebih baik ataupun bersembang dengan pakar yang tahu pasal market di Malaysia? So saya memang ada good relationship lah dengan Balai Seni Lukis Negara, National Art Gallery kan, dengan Galeri Shah Alam. Jadi Galeri Shah Alam ni dia bawah Yayasan Seni Selangor. Dan Balai Seni Lukis pun baru buka sekarang ni, dah after 2 years, yang dekat KTM. Dekat KL. So ada banyak information dekat situ. Ada juga support. Contohnya last year saya dapat grant untuk buat program Bitara seni lukis. Dengan kita pun dah bagi sijil daripada Balai Seni dan banyaklah. So maknanya ada lah kita boleh bersembang. Okey. Ini yang satu macam beberapa episod lepas saya ada bersembang dengan seorang pakar wayang kulit. Saya tanya dia, memang dia kata dia pun tak tahu apa yang dia memang penggambar wayang kulit. Tapi dia kata kalaulah orang luar datang ke Kelantan nak pergi cari wayang kulit persembahan, directory pun tak ada. Tapi okeylah, jadi di sini at least Siti dah tahu di mana. Jadi siapa-siapa yang ingin berkecimpung dalam bidang seni lukis ni, titik rujukan pertama mungkin Balai Seni Lukis Negara atau Galeri Shah Alam dan sebagainya. Boleh hubungi Siti juga kalau nak menjalin kerjasama dengan dia, sebab dia pun memang bekerjasama dengan komuniti yang agak substantial lah, ramai komuniti. Jadi kalau Siti pun pakai pelukis di sini. Dan banyak. Dan saya memang setiap daripada projek yang saya deliver pada klien, kita involve at least 10 artis untuk setiap projek. Dan kita banyak juga
kita provide artwork untuk hospital, untuk rumah klien, office dan sebagainya. So projek yang terbaru ni memang saya excited lah sebab saya selected a group of young emerging artist, and then banyak dia punya method dia ataupun teknik dia experimental, guna simen, campuran dan sebagainya. Jadi saya pun excited dengan artis-artis muda ni. Memang banyak dan bagi saya used to be saya tak tidur 2-3 hari nak siapkan order kan daripada klien, tapi bila saya ubah saya punya approach business model ni, bila saya collaborate dengan artis lain, saya rasa dia lebih bermakna. So saya kenal ramai artis, ada yang daripada Teluk Intan, macam Kak Lina datang daripada Pahang dan sebagainya, yang sanggup untuk bekerjasama. Sebab I think that's the only way untuk kita collaborate. That's how kita juga boleh thrive. Saya kenal Siti dah lama dah, dia bangku sekolah lagi, masa sekolah menengah. Memang antara rakan-rakan saya yang paling rajin sekali. Bila dia cakap tak tidur apa semua tu, memang saya percaya, memang dia jadi macam tu. Jadi itulah dia Siti yang sebenarnya. Saya nak pergi kepada satu topik yang sedikit kontroversial lah. Saya dah warning siap-siap tadi kan. Ini memang mengganggu fikiran saya lah. Di dalam Malaysia, di mana perbincangan kita kenapa kita punya rakyat ni tak kreatif, kita tak ada satu produk pun yang dibina di Malaysia, dibuat di Malaysia dan dipasarkan di Malaysia secara besar-besaran. Adalah yang namanya berasal dari Malaysia, tapi semua dah tak mengaku di Malaysia dah. Semua duduk di London, lari daripada Malaysia sebabkan mungkinlah dia kata komuniti di sini mungkin tak cukup kreatif, tak mencapai level yang tinggi. Jadi persoalan saya adalah, sebelum ni macam saya cakap pasal wayang kulit tu kan, kita bercakap tentang sejarah dan bagaimana wayang kulit ni memperkayakan sejarah kita. Seni ni memperkayakan imajinasi kita. Tapi dalam satu negara Malaysia, banyak yang mendapat, ini pendapat yang kita diajar di sekolah macam tu. Kalau nak melukis, kena melukis benda-benda yang tak hidup. Saya tanya soalan ni sebab Siti letak gambar itik belakang saya ni. Kalau ikut cikgu-cikgu dulu, bukan cikgu sajalah, mak bapak saya, tok saya pun selalu cakap, kalau nak lukis, jangan lukis benda-benda yang hidup ni. Tapi ini pengalaman saya sendirilah. Saya pernah diceritakan apabila seseorang yang saya kenal pergi ke satu perjumpaan di Mesir. Satu conference tentang kreativiti dan kejuruteraan lah. Tapi kejuruteraan ni tetap kena ada kreativiti. Persoalan yang ditanya di sana, mengapa ramai orang Islam lah, kreativiti tidak ada lagi macam dulu. Kalau cakap pasal tamadun Islam zaman dulu, kita arkitek, kita saintis, Al-Razi, Al-Khwarizmi, semua nama-nama yang dibangunkan Islam. Yang bila kita bercakap pasal Islam di zaman moden ini, yang dituduh sebagai pengganas lah, teroris lah, berfikiran mundur lah, apa semua, kita selalu bawa balik kepada cerita-cerita zaman dulu. Dia kata orang Islam tak macam tu ya. Kita lah yang membuat algebra, kita lah yang antara doktor-doktor yang paling awal semasa tu di Eropah berada dalam zaman kegelapan, dark ages kan. So berbalik kepada cerita yang saya cakap tadi, di perjumpaan ini dibawa satu pendapat lah. Bila kita mengatakan bahawa semua kita tak boleh melukis benda-benda hidup, saya tak bercakap pasal gambar-gambar Nabi apa semua lah. Itu memang ada rasional dia, jangan ada idolatry ataupun kita mengagungkan berdasarkan gambar. Seperti agama lain, itu saya terima. Tapi bercakap pasal isu melukis ni, binatang apa semua ni, dia cakap dekat situ yang kalau budak-budak nak belajar melukis, dia nak mula melukis, dan kita berdiri satu kertas dan mungkin satu pensel, benda pertama yang dia akan lukis kalau kita suruh lukis adalah benda-benda bergerak. Sebab kanak-kanak memang tertarik kepada benda-benda gerak. Daripada kita baby, kalau nak bagi budak-budak gelak, kita main dia punya rattle tu kan, bunyi-bunyi, dia seronok. Budak-budak 3-4 tahun sama, dia tengok benda bergerak, yang itulah dia tertarik. Jadi kalau nak lukis pun, dia akan lukis kepada benda-benda yang menarik pada dia. Kebanyakan benda-benda yang tak hidup ni, kecuali kereta dan kapal terbang kan, mungkin takkan menarik minat dia. Bila dia tengok binatang, dia tengok itik,
menguek ayam berkokok, kuda berlari. Yang itulah yang tertarik kepada dia. Jadi bila kita mengeluarkan satu hukum ataupun satu tradisi mengatakan tak boleh melukis benda hidup, jadi minat mereka untuk melukis pun hilang. Adakah Siti bersetuju bahawa pemikiran sebegini yang kita tak membenarkan budak-budak melukis benda-benda hidup ni perlu kita teliti balik, dan kita hujahkan balik dan kita debatkan balik? Dia dari segi pendidikan tu, bagi saya pendidikan tu dia perlukan satu ruang selamat lah, ruang selamat untuk berekspresi. Dan dari segi ekspresi tu, dia bila dia memula lukis, contohnya bila dia lukis itik kan, ataupun ayam, kucing dan sebagainya, kita kena raikan. Especially kalau anak-anak. That's why saya suka bila saya buat kelas melukis kanak-kanak contohnya, sebab saya ada ruang sendiri yang saya bagi dia kebebasan untuk berimajinasi, berekspresi, menceritakan. Daripada situ dia belajar macam-macam benda tentang keyakinan untuk mengekspresikan idea dia, imajinasi dia, tanpa melihat betul apa orang kata sebagai satu judgement. Sebab judgement is an adult concept. Contoh adult concept macam tu. As a child dia kena ada ruang tu, sebab daripada situ dia punya sel-sel otak berkembang dan dia grow, dan dia akan grow untuk appreciate segala beranda di keliling kita. Kenapa penting ni Rizal? Sebab macam saya cakap tadi tu, basis kepada kejayaan satu peradaban ataupun seseorang manusia tu adalah dia boleh imagine benda tu. Sebab kalau Thomas Alva Edison tak boleh imagine contohnya lampu kan, dia tak boleh nak reka. If you cannot imagine electricity in the shape and form, how kita akan bergelap. That's why macam engineer ataupun arkitek, dia perlu imagine and ada banyak pattern kan, lukis banyak kali sampai you dapat the concept apa benda yang kita nak reka tu. That's why a process of trial and error tu perlu diraikan. Trial and error. Mungkin ada yang suka kata cuba jaya kan, cuba jaya. Tapi macam kita lukis sekali, kita tempelak, tak payahlah buang masa apa semua. Jadi maksudnya kita tak ada beri ruang untuk berimajinasi dan berinvensi. Mereka bentuk, mereka cipta tu. So proses tu dia messy proses. Macam bila anak kita bersepahkan colour kat lantai pun mungkin ada mak ayah yang marah kan, bising, conteng kat dinding pun bising kan. Tapi sebenarnya itu proses yang sangat berharga, di mana dia bila dia boleh imagine, macam contohnya dia tengok kucing kat luar, comelnya, balik rumah dia lukis kucing tu. Itu sangat penting sebab in the future juga as an adult, dia boleh juga nampak macam ada satu masalah, community kata tak ada air. Mungkin dia boleh imagine, kata solution ni why don't kita reka something yang boleh tarik air dari sungai. Lepas tu dia lukis. Itu bagi saya yang sangat penting, sebab dia bermula daripada something very simple. Dia lukis sebab dia bukan, it's not about dia lukis ayam, kucing, anjing apa semua. Dia lukis terus dia punya pemerhatian alam sekitar dia, inspirasi yang dia nampak depan dia. And science is about observation. That's why seni, sains, engineering, architecture ni dia berkait sangat. That's why kalau kita lihat daripada keperluan seni tu, daripada bentuk tu, macam saya move daripada accountant, numbers kan, kepada seni. Ada juga engineer yang move daripada engineering atau architecture kepada seni. Macam kenapa? Saya lah. Sebab dia ada kaitan dia. Sebab bila you boleh hubungkan antara dua bidang ni, ini yang kita panggil multi intelligences tu, yang kita boleh reka sesuatu yang baru. Kalau kita akan berada dalam silo lah. Engineer buat kerja engineer, jadi kita menerima lah apa yang bangsa maju lain yang bagi kat kita. Sebab kita tak reka benda kita sendiri, kita tak observe masalah kita and come up with solution through imagination kita. So benda tu art may be something simple, tapi ramai yang tak tahu yang itulah sebenarnya rahsia kejayaan bangsa tu. Jadi bila Siti buat Siti punya training, saya tengok Siti ada banyak buat art class untuk budak-budak apa semua. Saya pun akan hantar anak saya untuk cuba sekali dua. Adakah Siti akan menyampaikan mesej sebegini untuk melihat seni secara lebih mendalam, ataupun mulakan macam mana? Apa Siti untuk memfahamkan? Dia first of all, macam saya cakap saya tu, it has to be fun lah. So fun,
safe space, engaging. Dan approach kita berbeza sebab approach kita instead of not just normal art teacher tapi professional artist. Maksudnya artis yang melihat sesuatu dengan daripada lensa seorang pelukis, artis. So so then the next step is to inspire. Beri inspirasi pada anak-anak. Dia mengajar menggunakan pengalaman yang telah dilalui dan menyampaikan pengalaman itu pada orang lain. So maybe it's something simple, contohnya melukis batik ataupun melukis anjing kucing burung macam yang cerita-cerita tadi tu. Tapi bila berada dalam satu ruang selamat atau safe space saya cakap tadi tu, dia punya outcome tu lain. Outcome dia tu lain, dia macam dan dia bukannya something yang repetitif. Macam kita kat sekolah, saya ingat lagi masa sekolah rendah, cikgu masuk, nah potonglah kentang ni, and then cikgu will sit in one corner. Dan itu yang kita cuba elakkan. If you remember Irzal, masa kita sekolah dulu, ataupun saya tak pasti sekarang atau dah berubah, pendidikan seni selalu tidak diajar oleh cikgu pendidikan seni, dan selalunya ianya adalah kelas yang mungkin kelas pilihan, kelas sunuk-sunuk main-main. Itulah. Tapi dia sebenarnya pendidikan seni tu dia ada deeper meaning in the sense that lepas tu dia ada macam saya cakap tadi tu exploration. Macam contohnya it could be one assignment lukis sesuatu yang menggembirakan anda ataupun sesuatu yang memberi inspirasi, sesuatu yang boleh contohnya menambah baik kehidupan kat rumah, lukis je. So dia menginspirasi anak-anak tu untuk berfikir walaupun benda tu simple, macam kita lukis sesuatu yang boleh menggembirakan ibu. Itu saya setuju. Sebab saya ingat balik dulu kelas seni saya ni memang tak reti melukis lah. Saya dulu memang tak ada bakat untuk melukis. Tapi saya faham yang seni tu ada. Tapi apa yang saya difahamkan lah di sekolah dulu lah, saya tak tahu, mungkin saya harap dah berubah sekarang, adalah kelas seni ni optional. Jadi you are either talented or you're not. So cikgu akan buat, kalau tak okey dia bagi C, kalau okey dia bagi A. Tapi dia tak bagi saya lah, saya tak dapat message bahawa seni ni adalah kreativiti yang dapat, dengan proses kreativiti yang diajar dalam kelas seni ni, dapat diaplikasikan dalam apa-apa jua bidang walaupun teknikal. Sebab kita sebagai engineer dulu, saya pun berkhidmat dalam bidang otomotif dulu sebagai seorang pereka bentuk produk. Inspirasi seni tu yang memulakan kita punya kerja. Betul. Jadi kalau kita nak lukis kereta contohnya, kita lukis kereta tu adalah industri kita. Kejuruteraan diaplikasikan bila kita nak memastikan kereta tu boleh dibuat di dalam kilang dan dijual. Dan boleh bergerak. Dekat situlah kita akan jadi engineer. Tapi bila kertas drawing itu kosong, kita pakai 3D modeling lah dulu kan. Bila software tu kosong, tak ada apa depan kita dalam komputer tu. Semua imajinasi. Betul. Semua angan-angan kita. Semua kreativiti kita. Apa pendapat Siti tentang tu? Kalau dah Siti menjadi menteri pelajaran, tapi menteri pelajaran yang nak mengajar orang seni ni, bagaimana Siti akan posisikan pelajaran seni ni dalam kita punya silibus pembelajaran secara strategik? Bagi saya saya cakap orang korporat jadi boleh tanya soalan macam ni. Seni ni sebenarnya is a cross cutting element. Elemen yang dia masuk pada semua subjek. So sekarang ni tu orang kata yang macam dalam kelas kita kena tahu matematik, sains dan sebagainya kan. Tapi contohnya kalau kita seorang saintis, kalau kita juga ada masa yang di mana student yang belajar sains tu dia ada satu subjek art for scientists. Contohnya. Ataupun that's why sekarang ni dulu bila kita cakap pasal seni tu, bila dia isolated ataupun dia terputus daripada kesemua kaitan kehidupan kita ni, jadi dia tak ada appreciation di sekolah. Tapi kalau kita create one subject, contohnya art for mathematician, sebab theorem Pythagoras is actually an art drawing ataupun konsep yang dalam bidang seni sebenarnya yang dikaitkan dengan matematik. Dan bila kita cakap juga contohnya medicine,
medicine lah paling banyak melukis, you kena lukis. Jadi kalau kita anatomi dan sebagainya, kalau kita kaitkan di mana seni tu, jadi bila kita kena kita kadang-kadang bila kita lihat sesuatu sebagai scientific knowledge, kita terlupa untuk menggabungkan elemen manusiawi. Kita terlupa, contohnya even as a scientist, as a doctor, kita work with humans. That's why bagi saya, untuk kita create a wholesome ataupun seorang individu yang seimbang, emosi, fizikal, mental dia kena ada, of course, elemen spiritual tu. Spiritual tu keagamaan, apresiasi pada seni dan budaya. Kerana bila kita contohnya apresiasi kepada budaya pun, kita akan lebih menghormati contohnya golongan yang lebih senior, lebih tua, atau golongan sebelumnya. Sebab kita juga tahu yang kita berdiri di atas pengorbanan dan pencapaian daripada golongan-golongan mereka-mereka yang telah melalui jalan kita sebelum kita sampai ke sini. Dan seni itu sebenarnya mendokumentkan apresiasi tersebut, dan dia menjadikan seorang individu tu sangat, bagi saya, humble. Sebab dia tahu yang contohnya untuk dia berada di sini, untuk kita sebenarnya standing on shoulder of giants lah. Jadi that's why bagi saya seni tu dia bukan sekadar cantik. Okey warna, cantik lah. Apa maksud cantik? Bagi saya seni tu dia adalah sebagai satu daripada integral aspect of humanity ataupun elemen manusiawi yang dia menjadikan seorang individu tu syarat dengan makna dan elemen spiritualism itu memberi maksud kepada kehidupan dia, membuatkan dia nak buat lebih baik. Dia nak berimajinasi, mencipta mereka bentuk sesuatu yang baru untuk menambah baik masyarakat, kehidupan seharian tu. Itu memang satu yang menarik bagi saya. Apa yang Siti cakap tadi adalah pelajaran seni ni tidak dijadikan satu subjek yang standalone, yang perlu diajar oleh cikgu seni pun. Tapi mata pelajaran seni ni dimasukkan ke dalam semua subjek yang lain untuk memastikan semua subjek yang kita belajar, walaupun bahasa ataupun agama ataupun sains ataupun teknologi, mesti diajar dengan elemen kesenian ataupun lebih spesifik elemen kreativiti, manusiawi, the human element. Yang menjadikan elemen kreativiti ni satu paksi yang penting dalam apa-apa mata pelajaran yang diajar. Jadi dalam Pythagoras magic ratio, ini semua diaplikasikan dalam matematik, dan barulah bagi saya ia bukan hanya untuk meningkatkan kreativiti, tapi inovasi. Pemikiran kesenian tu diterapkan dalam semua bidang dan menjadikan satu bidang tu lebih kaya. Okay. Betul? Alright. You got it. Bagus. Itu satu elemen menarik yang disampaikan oleh Siti. Okey, jadi soalan terakhir saya. Jadi kalau sesiapa yang ingin memulakan hobi atau kerjaya dalam seni, dia boleh datang ke galeri Siti, dan bagaimana mereka boleh bermula? Saya memang banyak spend time mentoring students from all walks of life lah, and sebab saya aspire to create an inclusive classroom. Jadi student saya ada yang daripada special needs students dan juga golongan senior, baru pencen yang baru nak mula kerjaya seni walaupun dah pencen umur 60-an. Jadi yang 60-an ada. Ada student saya yang 60-an yang, so it's not too late lah, tak terlambat untuk mulakan kerjaya seni. Tu that's number one. Mungkin ramai yang saya dah, sebab dah pencen baru, macam Siti cakap lah, mereka yang telah melalui yang dah ada keselesaan hidup untuk memulakan seni, ini tidak terlambat. Betul. So tak terlambat sebab kerjaya seni ni dia tak ada expiry date. Artist you can be 100 years old. Mungkin lebih menilai lukisan you bila you dah senior. So it's a very good career opportunity sebenarnya, sebab dia tak ada usia pencen. Dan juga you can start as young as 2-3 years old. So dia tak ada pun age limit nak mula dan sebagainya. Dan kalau nak mula, bagi saya just take pen and paper, just draw, paint whatever you wish, even on your iPad dan sebagainya. Sebab ramai yang tak tahu, contohnya artis Picasso, Monet, walaupun kita ada nampak ada banyak masterpiece dia, tapi kebanyakan daripada mereka melukis lebih daripada 1000 lukisan.
in their entire active years of practice as artist, tapi kurang daripada 100. Maksudnya 10% je the Mona Lisa, the Water Lily, of the world yang you tengok lukisan-lukisan terkenal dekat the Louvre, Museum the Louvre dan sebagainya. Di Perancis Di Perancis, sebenarnya dia less than 10% daripada lukisan artis tersebut. Maksudnya artis tu dia kena create pelbagai jenis cuba jaya ni, baru dapat masterpiece. Sebab tu the trick is to just keep moving, keep on creating until you. Dan saya assume lepas dah dapat masterpiece pertama tu, masterpiece kedua lebih cepat lah, lebih mudah. Sometimes yes, sometimes no. So ramai yang tak tahu, ada artis, ada juga artis blog dia kan. That's why as an artist, saya banyak buat live painting, Rizal. Saya suka pergi ke tepi pantai. Kalau saya pergi holiday walaupun luar negara pun, saya akan bawa easel saya akan lukis tepi. Sebab bagi saya, bila kita berada dalam satu environment yang baru, dia stimulate all our senses, and then that is our essence for survival. Sebab bila kita sampai tempat baru, kita kena observe kan alam, surrounding kita kat mana. So bila kita pengamatan kita tu sangat jelas, sangat teliti, you got apa kita panggil the artist eye tu, that actually improves your ability to conceptualize new idea. That's why saya suka macam pergi kat Perlis. Ramai mungkin dekat Starbucks kenal saya, sebab saya dah melukis lebih 20 Starbucks seluruh Malaysia, seluruh dunia. Sebab Starbucks yang okey untuk saya hang out dekat cafe dia, pagi sampai malam untuk melukis, untuk buat live painting. So tapi ada juga yang saya melukis tepi pantai lah. So macam saya cakap tu, you can start anywhere, anytime, just keep on painting. Cantik ke tak cantik ke, that's actually secondary. Of course, kalau nak bagi cantik, kita bolehlah belajar teknik-teknik. Tapi sometimes saya juga belajar teknik, I learn the rules, and then learn and then only to break them. Sebab melukis juga dia ada elemen yang di mana you sometimes it looks better when you break the rules of painting lah, within a safe space of the canvas. Okey tuan-tuan, cara kesimpulannya seni atau seni lukis atau seni secara umumnya boleh dimulakan oleh anda pada bila-bila masa. Kalau anda rasa anda ada bakat melukis dan rasa ada masa untuk melukis, mulakan kerjaya itu sekarang ataupun jadikan ia satu hobi. Kalau anda tak pandai melukis macam saya ni, anda masih lagi dapat menggunakan seni ni sebagai satu inspirasi untuk meningkatkan kreativiti anda walaupun anda berada dalam apa-apa bidang sahaja. Jadi gunakan peluang ini atau menggunakan cara ini untuk memperkayakan hidup kita. Terima kasih Siti kerana berada bersama kami. Saya nak ambil peluang untuk bercakap, untuk mengumumkan kepada anda semua bahawa Impression Studio dan Siti, Artistically Siti, Galeri Siti yang di Shah Alam ni akan memulakan satu kerjasama tak lama lagi untuk meningkatkan lagi dan memperkayakan lagi pengetahuan dan kemahiran tentang seni ni dalam jangka masa dekat untuk projek yang agak jangka panjang. Itu harapan kita bersama. Jadi nantikan, insya-Allah kalau berkesempatan kita akan lancarkan pada bulan November, tak lama lagi. Jadi terima kasih Siti kerana berada bersama Impressions, dan terima kasih kerana berkongsi tentang pengalaman Siti daripada dunia korporat ke dunia seni dan bagaimana Siti melihat dunia melalui lukisan. Jadi hingga ke episod yang akan datang, saya Izzah Kamal, terima kasih kerana bersama kami.